Bagus, mereka bagus. Ada keistimewaannya tertentu kepada kedua-dua pemain ini. Okay, Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ceritakan secara ringkas, Coach, macam mana progres latihan so far? Okey, alhamdulillah pada hari ini semua pemain yang kita panggil telah dapat menyertai camp kita pada kali ini. Di mana hanya satu saja pemain yang tidak dapat menyertai camp ini di atas sebab-sebab yang tertentu, iaitu Hakimi, dan saya telah menggantikan beliau kepada bagi menggantikan beliau pada posisi tersebut, Nazrin daripada Selangor. So kita dah lengkap dengan 26 pemain yang akan menjalani sesi latihan dan juga pemilihan sebelum saya announcekan 23 pemain terakhir pada 10 hari bulan kelak sebelum kita ke Mongolia. Secara generalnya macam mana kondisi para pemain, Coach? Ada yang dapat minit, ada yang tak dapat minit dekat pasukan kan? So mereka ready untuk dalam latihan kali ini? Itu aspek yang saya lihat sebenarnya. Kalau daripada sudut minit-minit bermain, semalam adalah rata-rata pemain yang hadir itu adalah mereka telah bermain dengan kelab masing-masing, terutamanya daripada JDT 2 dan juga Selangor 2, di mana mereka bermain pada keseluruhannya mendapat sekurang-kurangnya 70 minit permainan. So itulah yang saya harapkan, supaya dengan minit bermain ini mereka dapat mengekalkan prestasi mereka sewaktu di kelab untuk dibawa ke national assignment ni. Coach, harapan semakin besar, Coach, dan tekanan pun kemungkinan akan jadi lebih besar, Coach. Coach dah ready untuk berhadapan dengan semua tu? Ya, kita misi mesti layak. Jadi perancangannya kita cuba, kita harus mendapat mata penuh dua perlawanan awal, iaitu bertemu dengan Mongolia dan juga Sri Lanka. Dan kita tahu perlawanan kita yang terakhir agak sengit, di mana kita akan bertemu dengan Korea Selatan. Tapi bagi memudahkan laluan pasukan, kita harus mencuri mata, sekurang-kurangnya satu mata daripada pasukan Korea Selatan, dan jikalau menang itu adalah satu bonus yang boleh memberi jaminan ataupun secara automatiknya kita layak ke pusingan akhir pada Mac kelak di Uzbekistan. Coach, atas kertas mungkin orang kata mustahil nak kalahkan Korea Selatan, tapi atas padang tak ada apa yang mustahil, Coach. Dan kita Malaysia pernah buat keajaiban, Dato' Ong Kin Swee punya skuad kalahkan Korea. Jadi Coach rasa apa yang kita boleh belajar daripada tu? Saya rasa dengan dua kejohanan yang kita telah lalui, terutamanya di kejohanan AFF bawah 19 tahun baru-baru ini di Indonesia, Jakarta, dan juga jemputan Vietnam bawah 19. Jadi saya lihat pemain-pemain ini telah mendapat opponent yang begitu baik bagi mereka menyediakan diri mereka, yang saya rasa Vietnam adalah antara pasukan yang dianggap sebagai pasukan yang berjaya di Asia Tenggara, tapi kita dapat mengekang ataupun bersaing dengan pasukan Vietnam itu sendiri. Even Vietnam kita juga dapat bersaing dengan Thailand. So ini adalah antara dua negara yang boleh dikatakan kuasa besar di Asia Tenggara. Tapi dengan barisan yang ada ni, saya rasa mereka telah menunjukkan perkara yang positif untuk kita bersaing pada kelayakan AFC bawah 20 kelab. Ada Coach rencanakan sebarang tactical khas atau formasi baru untuk menghadapi kejohanan ni, Coach? Saya masih lagi melihat kepada kualiti pemain, melihat kepada kewibawaan ataupun alternatif pemain yang kita ada untuk saya terapkan formasi-formasi yang tertentu bagi menghadapi perlawanan-perlawanan kita di Mongolia kelak. Coach, selepas Coach Ella dilantik sebagai jurulatih bawah 23, ada komunikasi antara Coach dan Coach Ella untuk kebaikan kedua-dua pasukan? Satu perkara yang positif yang telah saya dapat information daripada Coach Ella sendiri, di mana beliau telah melihat beberapa pemain yang saya rasa tak perlu saya announcekan dekat sini, biar Coach Ella sendiri yang announce pemain-pemain tersebut. Dan beliau begitu positif melihat pemain-pemain ini untuk diserahkan kepada skuad bawah 23 kelab. Jadi beliau sendiri akan datang melihat perkembangan pasukan ini daripada segi menjalani latihan dan juga perlawanan-perlawanan persahabatan yang kita telah aturkan sebelum kita ke Mongolia. Dan saya rasa
itu adalah satu kesinambungan yang begitu baik bagi kategori umur begini untuk diteruskan dalam progressionnya. Coach, macamnya adaptation main atas turf ni, because artificial kat sana pun main artificial kan, so far? Saya tak dapat makluman yang sebenarnya keadaan artificial, tapi apa yang saya telah dimaklumkan daripada coach jurulatih-jurulatih yang telah bermain di sana sebelum ini, terutamanya coach Brad yang pernah bermain dekat sana, dan juga coach wanita kita Kok King Ling, mereka memaklumkan yang kondisi artificial ni tidaklah sebaik yang di sini, tapi mungkin seperti di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil. So saya terpaksa membuat rotation sama ada kita bersedia. Jikalau kata keadaan tu seperti di sini di MBSJ dan juga di MSN Bukit Jalil. Okay, Coach, mungkin ada game friendly, mungkin pasukan mana tu? Saya tak aturkan 3 perlawanan. Pertama besok kita akan buat sparring match, tapi secara tertutup dengan pasukan projek MSN FM. Yang keduanya pasukan Sukma Kuala Lumpur, dan yang terakhir pasukan bawah 16 kebangsaan, dan mereka juga akan membuat persiapan bagi kelayakan AFC bawah 17. Bukan kata saya tidak mencari pasukan-pasukan yang lebih baik, tapi agak sukar buat masa sekarang kerana Liga Super masih lagi berjalan, dan saya minta ada 3-4 pasukan yang minta untuk kita bermain, tapi agak sukar mereka untuk mendapatkan perlawanan tersebut. Coach, boleh cerita kenapa tak panggil macam Omar Ryan, Abdul Rahman? Okay, saya lihat kepada ability players yang kita akan bermain. Macam Mongolia definitely mereka akan bermain secara fizikal, dan saya melihat kepada pemain-pemain yang ada ability daripada fizikal, terutamanya. Bukan kata saya tak mengatakan Omar Ryan ataupun Abdul Rahman tu tak bagus. Mereka bagus. Ada keistimewaan yang tertentu kepada kedua-dua pemain ini, tapi atas dasar taktikal yang kita perlu lakukan, jadi saya terpaksa mengenepikan mereka.